Okay. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwana Zayaka binti Nazaini akan memulakan penerangan kami yang bertajuk Perlembagaan sebagai Tiang Seri Perpaduan. Daripada tajuk ini, kita dapat mengetahui tentang definisi perlembagaan dan perlembagaan persekutuan, tujuan perlembagaan diwujudkan dan konsep perlembagaan, ciri-ciri perlembagaan persekutuan Malaysia, langkah-langkah ke arah kemerdekaan, sekali, perkara 18 Sarawak dan perkara 20 Sabah. Setiap negara mempunyai perlembagaannya tersendiri, termasuklah negara kita yang tercinta ini, Malaysia, yang dulunya dikenali sebagai Tanah Melayu. Perlembagaan yang digubal dapat membentuk satu perpaduan antara rakyat berbilang kaum. Perlembagaan merupakan asas sebuah kerajaan yang merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta hak dan tanggungjawab kepada mereka. Di samping itu, perlembagaan juga adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan persekutuan pula adalah satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Perlembagaan persekutuan juga telah digunakan pakai sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan perlembagaan ini mengandungi 183 perkara. Perlembagaan negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan akan dibatalkan secara automatik. Secara keseluruhannya, perlembagaan sesebuah negara melambangkan nilai-nilai kebangsaan yang diutamakan di dalam sesebuah negara. Negara yang mementingkan kebebasan dan hak asasi manusia akan memperuntukkan perkara berkenaan di dalam perlembagaannya. Begitu juga jika negara yang mengutamakan nilai kerohanian dan keagamaan akan memuatkan asal berkenaan agama di dalam perlembagaannya itu. Definisi bagi tujuan perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keseluruhannya. Ia merupakan panduan untuk mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan, rakyat maupun sesiapa sahaja. Ia dapat memelihara keamanan dan kestabilan politik. Ia juga memperuntukkan hak-hak tertentu kepada setiap warga negara dalam apa sahaja konteks perhubungan kaum, menjamin kestabilan politik dan juga keamanan sesebuah negara. Perlembagaan merupakan satu dokumen undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan bagi pemerintahan negara. Ia juga merupakan sumber bagi segala perundangan atau sumber rujukan untuk perundangan tertinggi bagi ketiga-tiga badan kerajaan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif, mahupun yang di-Pertua Agong adalah tertaruh kepada perlembagaan. Seperti yang telah dinyatakan pada perkara 4-1 bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan. Undang-undang yang telah digubal yang akhirnya bercanggah dengan perlembagaan adalah setakat itu sahaja. Mahkamah berkuasa untuk membatalkan undang-undang yang telah pun digubal oleh mana-mana individu apabila mereka mendapati bahawa undang-undang tersebut bercanggah dengan perlembagaan. Oleh itu, semua orang undang-undang telah tertaluk kepada perlembagaan. Parlimen atau badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa masing-masing daripada badan perlembagaan dan ianya tertaluk kepada sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara juga perlu menjalankan tugasnya mengikut perlembagaan. Yang di-Pertua Agong diberi kuasa untuk memerintah persekutuan, tetapi sebagai raja yang berperlembagaan, baginda juga dikehendaki untuk mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh barisan jemaah menteri. Seperti yang telah dinyatakan, kebebasan asasi perkara 5/13 merupakan elemen paling penting bagi sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Sumber-sumber perlembagaan Malaysia terdiri daripada perlembagaan tidak bertulis dan perlembagaan bertulis. Bagi perlembagaan bertulis yang terdiri daripada Hukum Kadin Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu telah membuktikan bahawa kewujudan sistem perlembagaan Tanah Melayu diikuti perlembagaan Johor dan perlembagaan Terengganu yang memperuntukkan seseorang menteri haruslah terdiri daripada Sultan dan beliau mestilah beragama Islam. Bagi perlembagaan tidak bertulis pula, ia merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen seperti Akta Parlimen, keputusan-keputusan hakim dan juga adat. Okey tak?
Sejarah pengubahan perlembagaan ia bermula pada tahun 1877 dan dikuatkuasakan selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengubahan perlembagaan ini dibentuk berasaskan dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang dipengerusikan oleh Lord Head daripada England, Sir William McKell daripada Australia, B. Balik daripada India dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 bab, 183 perkara dan 13 jadual. Perkara adalah untuk mentakrifkan hak dan kewajipan pemerintah atau warga negara secara kasar, manakala jadual berfungsi untuk menerangkan secara terperinci mengenai suatu perkara itu. Terdapat beberapa kandungan di dalam perlembagaan persekutuan, antaranya perlembagaan negeri dalam pemerintahan iaitu kedudukan, pelantikan dan kuasa raja atau menteri besar. Kedudukan istimewa orang Melayu Bumi Putera. Contohnya, hak istimewa orang Melayu adalah hak yang telah dipersetujui oleh para pemimpin terdahulu yang telah diberikan kepada orang Melayu secara cagaran atau gantian kepada orang Melayu etnik India dan Cina dalam berkongsi kehidupan bersama. Seterusnya adalah pengasingan badan tertinggi, contohnya perundungan, kehakiman dan eksekutif, iaitu pentadbiran. Dan kemudian adalah hak-hak asasi rakyat, antaranya hak dalam kebebasan diri, hak dalam bersuara, berhimpun atau bersatuan, hak untuk kebebasan beragama, hak dalam keabdian dan kerja paksa dilarang. Kemudian adalah hak kesamarataan, hak dalam larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Seterusnya adalah hak perlindungan daripada undang-undang jenayah. Okey. Sahabat sejahtera, saya ingin membentangkan mengenai pendahuluan langkah-langkah Malaysia Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Okey. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos. Okay. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tanpa berlakunya perubahan darah, hal ini demikian kerana proses kemerdekaan ini dipercepatkan lagi oleh darurat yang berlaku di Tanah Melayu. Terdapat beberapa langkah Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Yang pertama, pilihan raya majlis perlembagaan ini diadakan bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat memilih pemimpin mereka di peringkat tempatan. Langkah ini juga dijadikan sebagai salah satu latihan demokrasi Parlimen di Tanah Melayu. Pilihan raya majlis pembandaran yang pertama telah diadakan di Pulau Pinang pada tahun 1951. Dan parti Radikal telah memenangi 6/9 kerusi yang dipertandingkan. Pilihan raya yang kedua pula diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1952. Pilihan raya yang kedua dimenangi oleh Pakatan UMNO dan MCS sebanyak 9/12. Selamat sejahtera, saya akan membentangkan berkaitan unsur-unsur tradisi. Merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan moden, iaitu sistem kesahihannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal yang lain. Kontrak sosial meliputi dari segi bahasa, agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, iaitu Sabah dan Sarawak, serta beraja. Tujuan unsur-unsur ini adalah unsur-unsur ini telah wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahun 1957. Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara dan laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Red menekankan betapa pentingnya perlembagaan mengambil kira faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957. Ia dilindungi di bawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. Ia juga merupakan satu prasyarat dan permuafakatan yang telah dipersetujui dan diterima. Ini bermakna bahawa orang Melayu diberi hak istimewa. Islam menjadi agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh kumpulan etnik bukan Melayu. Prasyarat ini menunjukkan pemimpinan terdahulu telah menerima formula untuk menyelesaikan masalah
tanpa melibatkan konflik antara etnik di tanah Melayu ketika itu. Unsur tradisi Kesultanan ia telah mewujud dalam sistem sosial raja berkuasa mutlak. Selepas merdeka berkonsepkan raja perlembagaan bertindak atas nasihat kabinet dilindungi di bawah perkara 38/4 yang di Pertuan Agong berperanan seperti Ketua Agama bagi negeri tidak beraja, pemelihara kepentingan dan harapan setiap etnik, institusi perlembagaan bersifat Melayu dan Islam, pengampun dan menangguhkan sabitan kesalahan di Mahkamah Tentera, lambang perpaduan, berkuasa membuat perlantikan menurut perlembagaan, pemerintah tertinggi, Angkatan Tentera Persekutuan dan lambang keadilan. Unsur-unsur tradisi agama lain pula, perkara 160 memberi takrifan orang Melayu sebagai Islam lazimnya bercakap bahasa itu. Melayu dan berikut mengikut adat sesama Melayu. Dalam hal ini, Melayu dan Islam adalah unsur bersama berkaitan dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan perundangan dan perlembagaan yang di Pertuan Agong dilantik daripada kalangan raja-raja di negeri Melayu. Dalam setiap perlembagaan, negeri mewajibkan setiap raja mestilah Melayu, Islam dan keturunan diraja. Perjanjian 20 perkara atau Memorandum 20 perkara dan Perjanjian 18 atau Memorandum 18 perkara ialah senarai 20/18 perkara yang dibuat oleh Borneo Utara dan Sarawak yang mengusulkan syarat-syarat untuk Borneo Utara dan Sarawak bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Singapura membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 sebagai negeri Sabah dan Sarawak. Penerimaan perkara-perkara ini adalah berbeza-beza, ada yang dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia dan ada yang diterima secara lisan sahaja. Perjanjian Malaysia yang dibuat pada tahun 1963 merupakan satu persetujuan yang telah disepakati antara pemimpin Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang dikenali sebagai Perkara 20 bagi Sabah dan Perkara 18 bagi Sarawak. Antara tuntutan adalah tentang imigresen, bahasa, kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung dalam Senarai 2 dan Senarai 3. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan dilindungi oleh kuasa yang di-Pertua Negeri berkenaan dan pindaan hanya boleh dibuat sekiranya kedua-duanya memberikan persetujuan. Penerimaan tidak boleh memindah kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak iaitu menyamai peranan dan kuasa majlis raja-raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu di Semenanjung. Secara umumnya, tokoh-tokoh yang memperjuangkan perjuangan mereka sehingga tamat seperti harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dalam kehidupan kita juga mempunyai undang-undang yang harus kita patuhi. Kita harus menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam usaha mewujudkan perlembagaan untuk keamanan pada masa kini. Perlembagaan ini perlu kita hayati dan juga dipatuhi untuk kesejahteraan kita bersama. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah mempamerkan akhlak yang mulia kepada orang luar. Dalam prinsip rukun negara, mempunyai kandungan yang merujuk kepada keluhuran perlembagaan. Kita perlulah mengagungkan dan meninggikan nilai undang-undang di negara kita sendiri. Audio Jungle.